Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Kalsum Saini dari SMK Air Putih Kemaman, Terengganu. Cikgu amat pasti murid-murid tingkatan 5 pada waktu ini sedang tekun mengulang kaji pelajaran untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan menjelang tiba. Cikgu doakan semua murid yang menonton video ini akan memperoleh keputusan yang cemerlang. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali kita pada sesi kali ini, kita akan belajar bab 9 tingkatan 5 yang bertajuk Dasar Luar Malaysia. Dan cikgu akan fokus kepada subtopik 9.4 iaitu Malaysia dalam Commonwealth. Apakah itu Commonwealth? Commonwealth ialah sebuah badan yang dianggotai negara bekas jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Malaysia mula menyertai Commonwealth pada 31 Ogos 1957 iaitu selepas negara kita merdeka. Apakah tujuan Commonwealth? Tujuan Commonwealth ini terbahagi kepada dua, iaitu pertama ialah membina semangat setia kawan antara negara anggota, manakala yang kedua ialah mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Apakah yang diperjuangkan oleh Malaysia dalam Commonwealth? Terdapat 4 perkara yang diperjuangkan oleh Malaysia dalam Commonwealth. Pertama ialah hak asasi, kedua ialah kerjasama ekonomi, ketiga ialah pembangunan bidang sosial dan yang keempat ialah pengurusan isu antarabangsa. Untuk makluman murid-murid, Malaysia telah memberikan komitmen yang penuh untuk menjayakan segala rancangan yang telah diatur dan telah dilaksanakan dalam Commonwealth. Komitmen ini dapat dilihat dalam 6 aspek, iaitu pertama melalui rancangan Colombo, kerjasama pertahanan, kerjasama ekonomi, penentangan dasar apartheid, mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth yang dikenali sebagai COGM, dan yang terakhir ialah Sukan Commonwealth. Aspek pertama ialah rancangan Colombo. Apakah itu rancangan Colombo? Rancangan Colombo merupakan satu rancangan pembangunan ekonomi dan sosial. Rancangan ini telah dilaksanakan bermula tahun 1951. Apakah tujuan rancangan Colombo? Ada 4 tujuan rancangan Colombo. Pertama ialah menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth. Yang kedua ialah memberi khidmat nasihat berkaitan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Ketiga ialah program latihan kaki tangan awam dan pembangunan sektor awam. Dan yang keempat ialah memberi bantuan pelbagai bidang kepada negara anggota yang belum membangun. Apakah aspek kedua? Aspek kedua ialah kerjasama pertahanan. Kerjasama pertahanan wujud antara Malaysia dan Commonwealth bermula pada 12 Oktober 1957. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkukuhkan pertahanan dan keselamatan negara. Pelaksanaan kerjasama ini ialah di mana negara Britain serta negara-negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. Selain itu, kerajaan menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategik untuk tujuan obligasi Commonwealth dan keperluan antarabangsa. Apakah itu obligasi Commonwealth dan keperluan antarabangsa? Obligasi Commonwealth dan keperluan antarabangsa ialah setiap negara anggota mempunyai pasukan tentera khas yang berkhidmat dengan negara Commonwealth sekiranya diperlukan. Pasukan tentera khas berkenaan akan berkhidmat dalam negara anggota atau negara bukan anggota sekiranya diarahkan untuk tugas pertahanan atau keselamatan negara.
Apakah aspek ketiga? Aspek ketiga ialah kerjasama ekonomi. Apakah dimaksudkan dengan kerjasama ekonomi? Kerjasama ekonomi bermaksud negara Commonwealth merupakan rakan dagangan utama Malaysia. Hubungan ini dapat dilihat di mana komoditi utama negara diekspor ke negara anggota dengan mudah. Apa pula komoditi itu? Komoditi ialah bahan mentah yang dihasilkan dalam negara seperti minyak petroleum, getah, kelapa sawit, biji timah dan banyak lagi yang dijual atau diekspor ke luar negara untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, kadar cukai dikenakan adalah rendah. Contohnya, cukai ekspor barangan siap dan cukai produk digital. Seterusnya ialah pelbagai kemudahan disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. Apakah itu kemudahan kredit? Kemudahan kredit ialah bantuan pinjaman wang diberikan kepada negara anggota yang memerlukan. Akhir sekali dalam kerjasama ekonomi ialah pelaburan daripada negara Commonwealth amat penting untuk pembangunan ekonomi. Aspek keempat ialah penentangan dasar apartheid. Dasar apartheid itu ialah pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam yang dilaksanakan di Afrika Selatan sejak tahun 1948 dan berakhir pada tahun 1999. Untuk makluman semua, kaum kulit hitam diletakkan dalam kedudukan rendah dan diberikan layanan kelas kedua dalam bidang politik, ekonomi atau sosial oleh kaum kulit putih. Keadaan ini membolehkan kaum kulit putih mengekalkan dominasi di Afrika Selatan. Malaysia di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dengan tegas menentang sekeras-kerasnya kerana ini menyalahgunakan hak asasi manusia. Penentangan Malaysia ini adalah disebabkan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Ini amat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk pengetahuan semua, Nelson Mandela iaitu seorang tokoh pemimpin Afrika Selatan tegas menentang dasar ini. Perjuangannya ini telah menyebabkan beliau dipenjarakan selama 27 tahun oleh kaum kulit putih. Ekoran, tekanan demi tekanan yang diberikan oleh negara anggota Commonwealth, Afrika Selatan akhirnya menarik diri daripada menyertai Commonwealth. Tetapi pada hari ini Afrika Selatan telah menyertai semula Commonwealth selepas dasar apartheid ini telah dapat dihapuskan secara berperingkat. Aspek kelima ialah mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth atau COGM. Mesyuarat ini bersidang sebanyak 2 tahun sekali. Mesyuarat ini membincangkan isu semasa antarabangsa berkaitan dengan negara anggota. Satu penghormatan besar kepada Malaysia ialah pada tahun 1989 telah menjadi tuan rumah persidangan COGM. Seterusnya aspek keenam atau yang terakhir ialah penglibatan Malaysia dalam Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth merupakan sukan kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik yang diadakan 4 tahun sekali. Tujuan sukan ini ialah untuk mengeratkan hubungan antara negara anggota. Pelbagai pencapaian atlet yang telah mengharumkan nama negara Malaysia seperti Nurul Huda Abdullah dalam sukan renang wanita, Syahlin Zulkifli acara bowling wanita dan ramai lagi. Satu penghormatan tertinggi juga buat kita apabila dipilih pada tahun 1998 menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth. Untuk makluman semua yang menonton video ini, cikgu telah meletakkan banyak gambar-gambar berkaitan dengan info
peristiwa, tempat, kejayaan, tokoh pemimpin dan banyak lagi dalam setiap slide yang bertujuan murid-murid dapat mengingati fakta berdasarkan gambar. Seterusnya, cikgu ingin mengajak semua yang menonton video ini untuk mengingat fakta menggunakan kaedah akronim Commonwealth. Apakah makna di sebalik setiap huruf tersebut? Ialah K ialah kerjasama pertahanan dan ekonomi. K juga ialah kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. O ialah organize atau tuan rumah mesyuarat COGM. M ialah menganjurkan Sukan Commonwealth 1998 dan M juga ialah mengeratkan hubungan antara negara anggota. A ialah apartheid, ditentang keras kerana salah guna hak asasi manusia, bezakan warna kulit, dan A juga ialah Afrika Selatan tarik diri dari Commonwealth. N ialah nilai cukai rendah, contohnya cukai ekspor dan cukai produk digital. W ialah wang beasiswa pendidikan melalui rancangan Colombo untuk atasi kemiskinan. E ialah ekspor barangan lebih murah. L ialah latihan kepada kaki tangan awam dan swasta. Sampai di sini dahulu pembelajaran untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih semua yang menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu dan memudahkan murid-murid untuk mengingat fakta berkaitan dengan pelibatan Malaysia dalam Commonwealth. Terima kasih semuanya.